Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bertemu dalam sidang online, study online pendidikan Islam bersama Ustaz Rohis Syam Abidin. Bagi pelajar tingkatan 3, kaifalukum, apa khabar semua? Ustaz doakan agar ada anak didik sekalian berada dalam keadaan yang sihat wal afiat, insya-Allah. Okey. Jadi pada kali ini kita akan mulakan untuk tajuk pertama bagi bidang akhlak Islamiah. Tajuk pertama bagi bidang akhlak, tapi pelajaran ke-23. Contoh dia. Okey, pelajaran 23, pemaaf melunakkan hati. Jadi tajuk hari ini tajuk yang sangat memberikan bahagia. Sangat orang kata apa? Jalan untuk memperolehi ketenangan jiwa sebenarnya. Jadi sama-sama kita ready untuk kita sama-sama mempraktikkan dalam kehidupan seharian, iaitu tajuknya pemaaf melunakkan hati. Okey, ready? Jom kita mulakan bersama. Okey, yang pertama, marilah sama-sama kita mulakan dengan duduk dengan tertib dan tenang kita. Seperti biasa, duduk dalam keadaan yang paling selesa, paling tenang, paling seronok untuk kita peroleh ilmu. Mulakan dengan baca surah Al-Fatihah dan salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kepada semua kita mulakan dengan doa penerang hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, pastikan semua perhatian kita ada bersama di hadapan kita. Buku teks terutamanya, kerana semua nota yang Ustaz tulis adalah berdasarkan buku teks. Tak ada diambil daripada bahan-bahan lain. Buku teks rata-rata. Contoh-contoh dia. Kemudian buku nota, mungkin buku rujukan ada bersama, pen, pensil, kertas kita. Dan jangan lupa juga Ustaz nak ulang sekali lagi, untuk nota Ustaz sediakan slide ini juga Ustaz buat dalam bentuk PDF. Jadi boleh download di bawah, dan boleh print dulu sebelum mula, dan boleh buat nota di tepi-tepinya lah. Nak buat nota macam mana kan, ikutlah. Okey, jadi seterusnya kita ikhlaskan hati kita, sekarang niat kita fokus untuk pelajaran pada hari ini bidang akhlak Islamiah. Buku teks muka surat 186 hingga 189. Yang mana belum buka lagi, buka sekarang 186. Okey, pelajaran 23, maaf melunakkan hati, pelajaran tingkatan 3. Okey, boleh mula. Jom sama-sama kita mulakan. Kita mula dengan maksud pemaaf. Orang kata apa? Maaf ini mudah untuk dituturkan, tapi yang mengalaminya sahaja yang dapat merasai begitu peritnya untuk memberikan kemaafan. Ya. Kan? Tapi ingatlah para pelajar sekalian, sungguhnya bila kita sebut tentang maaf ni kan, Allah tidak melihat siapa yang bersalah, tapi Allah melihat siapa yang memulakan untuk memohon kemaafan, dan siapa yang memberikan kemaafan itu adalah seseorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi renungkan. Okey, kita mulakan dengan maksud pemaaf. Seperti biasa, maksud ada dua, iaitu maksud di sudut bahasa dan juga sudut istilah. Kita mulakan dengan sudut bahasa dulu. Pemaaf maksud dia melaksanakan atau membebaskan. Melaksanakan ataupun membebaskan. Maknanya kalau sudut istilah, melepaskan seseorang daripada kesalahan dan membebaskannya daripada hukuman. Yang ni maksud sudut istilah. Pemaaf ini melepaskan seseorang daripada kesalahannya pertama, dan membebaskannya daripada hukuman kedua.
Dapat? Cantik, insya-Allah. Okey. Kemudian kita pergi kepada dalil naqli tentang maaf ini. Okey, firman yang pertama kita tengok pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 237. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa ila al-akhir al-ayah. Sampai akhir ayat surah Al-Baqarah ayat 237 yang bermaksud dan perbuatan kamu memberi kemaafan itu lebih hampir kepada taqwa. Jadi orang salah kepada kita, kita berikan kemaafan, Masya Allah, sungguhnya maaf yang kita beri tu hampir kepada taqwa. Rugi tak kita nak bagi maaf kepada orang? Tak rugi. Jatuh maruah ke kita bagi maaf kepada orang? Tak jatuh langsung, bahkan akan meningkatkan lagi darjat orang yang memberikan kemaafan itu. Jadi para pelajar sekalian, usahlah kita terlalu ego dengan hidup kita, dengan diri kita. Orang lain semua tak sempurna, kita saja sempurna kan. Jadi kita duk rasa macam tak payah duk bagi maaf kepada orang, dah dia salah dengan kita. No. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ini, kita beri maaf kepada orang, sungguhnya perbuatan kita itu lebih hampir kepada taqwa. Tak cukup, tengok lagi pada firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 134. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud iaitu orang yang mendermakan, yakni hartanya pada masa senang dan susah, dan orang yang menahan kemarahannya, serta orang yang memaafkan kesalahan orang, dan Allah menyayangi orang yang melakukan kebaikan. 3 golongan yang mana Allah sayang, Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 134. Yang pertama, orang yang mendermakan harta dia waktu senang ataupun susah. Waktu senang dibagi harta dia, waktu susah pun dibagi harta dia. Dan orang yang menahan marahnya, waktu dia nak marah tu dia tahan marah dia, Allah sayang. Dan orang yang suka memaafkan kesalahan orang juga adalah orang Allah sayang kepadanya. Masya Allah. Jadi kita nak jadi orang yang Allah sayang, nak lakukan 3 perkara ini. Waktu susah ke waktu senang, kita akan memberikan harta kita, derma harta kita. Nak bagi Allah sayang, tahan marah. Bila kita marah tak sanggup, bergelegak dalam jiwa kita, tahan marah, Allah sayang. Orang salah dengan kita, kita berhak untuk melakukan hukuman kepada dia, tapi kita tahan, kita maafkan salah dia, Allah sayang kita. Allahu Akbar. Besarnya rahmat dan juga kasih sayang Allah kepada kita. Tak cukup lagi, tengok pada hadis Nabi SAW. Abdullah bin Amr bin Al-Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, arhamu turhamu waghfiru yaghfirillahu lakum. Riwayat Ahmad, kasihilah sesama kamu, nescaya kamu akan dikasihi, dan maafkanlah kesalahan manusia, nescaya kamu akan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Para pelajar sekalian, kita ni dalam hidup kita banyak salah juga kan, terutamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita minta ampun, kita minta maaf kepada Allah, kalau kita tahu bahawa Allah tak maafkan kita, apa perasaan kita kan? Mesti kecewa yang teramat, rasa sedih kan. Itu kesalahan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah ampunkan dosa kita. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ini kan pula kita sebagai seorang hamba. Orang salah dengan kita, takkan kita nak lebih mahal maaf kita berbanding Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sebut, jika kita nak orang sayang kita, orang nak kasih kita, kita dulu kena kasih orang, kita dulu kena sayang orang, baru akan dapat apa yang kita nak. Begitu juga bila kita nak Allah ampunkan kita, kita dulu kena ampunkan orang, kita dulu kena maafkan kesalahan orang kepada kita, Allah akan ampunkan dosa kita. Jadi kita minta ampun kepada orang, orang tak ampunkan dosa kita, kita cek balik kita, kita cek balik diri kita. Mungkin kita juga orang yang payah nak memberikan maaf kepada orang. Sebab tu orang payah nak maafkan kita. Jangan ingat kita ni perfect kan. Kita ni pun ada salah. Jadi bersedia untuk memaafkan orang lain, kerana kita juga akan turut meminta maaf kepada orang lain juga.
Masya Allah. Okey, kemudian contohilah sifat pemaaf Nabi SAW. Ini nak lebih memberikan semangat kepada kita untuk memberikan maaf kepada orang. Kita tengok Nabi SAW. Contoh pertama, usaha dakwah. Ini memang sangat penting untuk kita tahu bahawa dakwah Nabi SAW cukup penuh dengan perit dan getir, cukup penuh dengan tentangan dan hinaan. Seperti mana Nabi berdakwah ke Taif. Rasulullah SAW ke negeri Taif telah ditolak secara terang oleh pemimpin kabilah Taqif yang menghuni kota Taif. Baginda telah dihina dan dilontar dengan batu sehingga berdarah dan luka teruk. Yang mana Nabi pergi ke Taif, orang-orang Taif berkumpul di jalanan, Nabi lalu di situ, maka mereka pun melemparkan batu-batu, kan, meletakkan duri-duri di jalanan. Apabila Nabi bersolat, mereka meletakkan perut-perut unta yang busuk di belakang Nabi. Allahu Akbar. Kalau kita sendiri rasa macam mana? Rasa kira nak marah. Orang kata kita sikit pun kira nak marah, kan? Orang pegang kepala kita sikit pun kira tumbuk kan. Allahu Akbar. Sampai kan bila Nabi berjalan, luka Nabi tu, ayak darah, Allahu Akbar, darah Nabi tu masuk ke capal Nabi ni. Sampai bila Nabi jalan tu, bunyi darah Nabi dalam capal tu. Masya Allah. Daripada peristiwa itu, Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan malaikat Jibril alaihi salam dan malaikat penjaga gunung untuk menimpakan gunung ke atas penduduk Taif. Ni malaikat mai offer kat Nabi, boleh tak aku nak membinasakan mereka dengan menghempap mereka dengan gunung ini? Kan kalau kita dapat offer macam tu, yes, lalu okey, jalan. Tapi apa Nabi jawab? Tengok. Lantas baginda menjawab, wahai Jibril, jangan lakukannya. Biarlah aku bersabar terhadap kaumku. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan melahirkan daripada zuriat mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda lantas mendoakan penduduk Taif, ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu sifat yang cukup mulia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sentiasa sangat mudah untuk memberikan maaf kepada orang yang menzaliminya, Allahu Akbar. Ni Allah nak cerita kepada kita susuk tubuh yang cukup hebat yang perlu untuk kita contohi, yakni tak lain tak bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berlapang dada memaafkan kesalahan orang lain. Contoh pertama. Kemudian contoh yang kedua, Habbar telah memanah unta yang dinaiki oleh Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha semasa dalam perjalanan ke Madinah sehingga menyebabkan unta itu jatuh. Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha terhumban dari atas unta hingga gugur kandungannya. Habbar datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah untuk memohon maaf. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam memaafkannya. Kemudian Habbar meluk agama Islam. Masya-Allah. Dengan kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bukan Islam terpikat. Orang yang bukan Islam rasa selamat apabila bersama dengan Nabi. Yang mana sepatutnya kalau ikut tu boleh saja Nabi nak menghukum Habbar ini, akan tapi Nabi sabar, Nabi maafkannya atas kesabaran Nabi yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Habbar ini memeluk agama Islam. Allahu Akbar. Kemudian kita tengok adab dan cara memohon dan memberi kemaafan. Kita tengok adab dan cara memohon memberi kemaafan. Kita mulakan dengan adab dan cara mohon maaf dulu. Semestinya takkanlah orang tiba-tiba nak beri maaf pula kan. Kena ada orang yang minta maaf dulu. Jadi orang yang diminta maaf ni ada adab dia, bukan pakai terjah je. Weh Suria, contoh kan. Maaf bro, aku tak sengaja kan. Macam tak ada adab, tiba-tiba main terjah, pegang bau kita pula kan, tiba-tiba contoh lah kan. Ada adab dia nak mohon maaf. Yang pertama, bila kita buat salah, terus bersegera mohon maaf kepadanya, bertemu muka dan bersalaman. Tengok muka dia tengok muka kita, kita salam dengan dia, minta maaf Mat,
aku tak sengaja tadi, kan, terkata kat hang di belakang, contoh kan, termengumpat hang, terfitnah hang dan sebagainya, kita minta maaf. Mengakui kesalahan tanpa alasan. Jangan duk banyak alasan sangat, duk menyalahkan orang lain pula kan. Kita duk buat salah, kita pula duk salahkan orang lain. Tak mau. Kita akui kesalahan kita dan kita minta maaf, memulangkan hak atau barang yang diambil. Apabila kita ambil barang orang, kita pergi jumpa dia, minta maaf, kita bagi balik barang yang kita ambil itu. Okey, berazam tidak mengulangi kesalahan dan ikhlas memohon kemaafan. Bukan kita minta maaf ni ada udang di sebalik mi. Udang di sebalik batu kan. Ikhlas ni ada pasal pula. Tak mahu macam tu. Ikhlas kita kerana Allah Ta'ala. Kita minta maaf untuk memberikan, orang kata apa ni, kegembiraan kepada kita dan juga orang yang kita minta maaf itu. Jadi ini antara adab dan cara memohon kemaafan. Kemudian adab dan cara memberi kemaafan. Tadi ada orang minta maaf, jadi kita nak berikan kemaafan. Yang pertama, memaafkan kesalahan tanpa diminta. Kita jangan, hang salah aku kan, hang minta maaf cepat. Kita pula duk suruh dia minta maaf dengan kita kan. No. Sebab kalau kita duk paksa dia, nanti dia tak main ikhlas. Dia main jadi paksa pula. Tak boleh macam tu. Jadi bila ada orang main ikhlas untuk minta maaf dengan kita, jangan duk jual mahal sangat. Duk buat syarat pula kan. Hang duk main minta maaf dekat aku, boleh, tapi dengan satu syarat, belanja aku seminggu, contoh kan. Tak payah, kita maafkan saja. Okey, aku maafkan hang, tak ada masalah, selesai. Yang kedua, melupakan kesalahan orang terhadapnya. Orang buat salah dengan kita, terus kita buang daripada minda kita, dia pernah buat salah dengan kita. Sekali bila kita duduk dendam, duduk fikir jadi dendam tu, bila jadi dendam tu, dia akan main satu masa dia buat salah aja, kita mula nak ungkit balik salah dia dulu pada kita. Jadi itu pasal kita kena lupa salah orang pada kita, ingat salah kita pada orang. Itu yang sebetulnya. Berdoa memohon hidayah dan keampunan untuk orang yang melakukan kesalahan. Dia minta maaf, kita maafkan dia, kita doakan kesejahteraan hidup dia, kita doakan kebaikan untuk dia. Sangka baik terhadap orang yang mohon kemaafan. Jangan duk kata, hang ni minta maaf aku ada pasal kot kan. Contohlah kan. Mengelakkan diri daripada bersifat dendam dan ikhlas memberikan kemaafan. Last sekali, ikhlaslah. Minta maaf ikhlas, beri maaf pun ikhlas, tanpa perlukan sebarang balasan. Okey, persemua ilmu sikit. Tips mengawal kemarahan. Kita ni biasalah kan, mai tang marah ni dia payah sikit lah. Tang marah ni dia kira pakai jadi lah. Jadi nak kawal kemarahan kita ni, Sayyidina Ali sebut apa? Orang yang kuat di kalangan kamu bukan orang yang mampu mengangkat berat, akan tetapi orang yang kuat di kalangan kamu ialah orang yang mampu menahan kemarahan dia. Jadi nak mengawal kemarahan dia, mengawal kemarahan ni ada cara dia. Antaranya yang pertama, nak marah ni sebut lafaz isti'azah. Apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pasal apa? Marah itu mai daripada syaitan, dan kita minta berlindung daripada syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nak marah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian nak marah ni, nak terkeluar pada mulut ni, cuba tahan mulut, berdiam diri. Orang kata kat kita kira nak tibai balik lah, tapi fikir kalau kita nak marah ni, dia akan jadi panjang cerita. Jadi senyap. Ni cakap apa-apa, diam. Tak boleh juga, tak tahan ni, bergerak ke tempat ambil uduk. Tak tahan juga ni, tak tahan kau nak marah juga, duduk. Kalau waktu tu kita sedang berdiri, duduk berdiri, duduk berjalan, pimai, duduk sat. Marah lagi. Jika duduk marah lagi, berbaring. Jika sedang duduk apa nama ni, lena terakhir tak apa. Tapi jangan lena tengah jalan pula. Cari tempat yang sesuai, baring sat, fikir, muhasabah diri, insya-Allah marah tu akan hilang. Okay. Kemudian kita tengok pada peristiwa ilmu seterusnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bisur'ati, innamas syadidu allazi yamliku nafsahu 'indal ghadabi." Muttafaqun alaih. Bukanlah kekuatan itu dengan bergusti. Ini Nabi sebut. Bukanlah kekuatan itu dengan bergusti, tapi ketika marah mampu mengawal diri. Masya Allah.
Nabi bagi straight to the point. Bukan orang yang kuat tu orang yang duk bergusti, duk bergocok kan, duk bergaduh, tumbuk dan sebagainya. Yang menang kira kuat. Dah. Nabi sebut orang yang kuat ialah orang yang bila marah dia dapat kawal marah dia. Tu orang kuat. Jadi kita nak jadi orang kuat, bila marah kita cuba kawal jadi kita. Okey, last sekali. Bila hikmah dia jadi orang yang pemaaf ni, apa hikmah dia? Yang pertama, kita nak tengok pada individu. Kita lah individu tu memberi ketenangan jiwa. Bila kita marah kan, kita orang minta maaf dekat kita, kita memberikan maaf kepada kita sendiri ni dapat memberikan jiwa kita tenang. Jiwa kita tak resah. Jiwa kita rasa seronok, relax, bahagia. Yang kedua, disayangi oleh orang lain. Mesti dah kita jadi orang yang pemaaf, kita sentiasa senyum kan, sentiasa ukirkan kegembiraan kepada orang lain. Orang lain kan sayang kita. Ada kita duk bagi orang seronok, orang benci kita, tak ada, pelik jadinya. Kan, orang sayang kita. Menzahirkan keunggulan peribadi muslim. Kita sebagai seorang muslim, kita sentiasa memberikan kemaafan kepada orang, menunjukkan kita ni seorang muslim yang sejati. Dan yang keempat, mendapat rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Manakala hikmah pada masyarakat, yang pertama, hidup dalam suasana harmoni. Dalam masyarakat semua saling rendah hati, tawaduk kan, sentiasa memberikan kemaafan kepada saudaranya. Maka hidup dalam suasana masyarakat itu akan menjadi harmoni dan aman damai. Tak adanya persengketaan sama masyarakat. Mengangkat imej umat Islam. Kemudian menarik minat orang bukan Islam, orang bukan Muslim untuk mendalami Islam. Sebagaimana kisah Habbar tadi ni kan, orang yang bukan Islam bila tengok sifat ataupun ciri-ciri orang Islam ni yang sentiasa memberikan kemaafan, maka orang bukan Islam pun akan rasa selamat dan rasa mudah untuk mendekati orang-orang Islam. Maka dia akan menjadi sebahagian daripada kita semua, insya-Allah. Dan yang keempat, mewujudkan sikap toleransi dalam kalangan masyarakat. Tolak ansur, kerjasama, membantu sama masyarakat, insya-Allah. Wallahu a'lam. Selesai untuk pelajaran ke-23, pemaaf melunakkan hati pelajar tingkatan 3. Terima kasih banyak-banyak kepada para pelajar sekalian atas kesudian untuk sama-sama dengan Ustaz pada malam ini untuk kita membincangkan tajuk ini. Jadi akhir kata, penutup ataupun kesimpulan daripada perkongsian kita, jadilah seorang yang sentiasa bersedia untuk memberikan kemaafan kepada orang, dan jadikan diri kita juga insan yang sentiasa mudah untuk memohon maaf. 2 ayat yang senang nak sebut tapi payah dituturkan. Senang nak cakap tapi payah nak cakap. Senang nak cakap tapi payah nak cakap. Apa dia? Yang pertama, terima kasih. Payah nak cakap tapi senang nak cakap. Cakap terima kasih, senang, tapi nak sebut payah. Yang kedua, saya minta maaf. Saya minta maaf ni payah nak sebut. Ada orang dia salah tahu mana pun dia tak ngaku. Dia tak ngaku. Dia kira dia betul ya. Tak boleh. Kita ni Allahu Akbar. Kita nak Allah sayang kita, nak Allah kasih kita, nak Allah ampunkan dosa kita. Kita dulu ampun dosa manusia dengan orang manusia dengan kita. InsyaAllah kita minta ampun dengan orang pun akan maafkan kesalahan kita. What you give you get back kan. Macam tu soal tak ada. Okey, jadi kali itu saja perkongsian kita pada kali ini. Kita jumpa lagi dalam episod seterusnya. Macam dalam TV pula. Jazakumullah khair. Terima kasih kepada para penonton sekalian, terutamanya pelajar tingkatan 3. Mungkin ada ustaz-ustaz kita bersama dalam perkongsian kali ini. Terima kasih. Jazakumullah khair. Sebarang komen ataupun penambahbaikan kepada ustaz dalam persembahan pada kali ini boleh tulis di dalam komen bawah, insya-Allah, dan kongsi-kongsikan bersama dengan yang lain. Jadi sekali itu saja. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Bye bye.